Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar murid-murid semua? Cikgu harap semua dalam keadaan baik dan dapat meneruskan pembelajaran. Baiklah murid-murid, pada hari ini cikgu akan kongsikan tip menjawab soalan penulisan bahagian A Bahasa Melayu Sekolah Rendah untuk tahun 4, 5 dan 6 menggunakan teknik salak. Contoh dalam video ini adalah menggunakan gambar tunggal. Mari kita mulakan. Apa itu salak? Ada murid yang masih ingat? Adakah kamu masih ingat? Kita pernah guna? Kamu pernah gunakan? Kita pernah belajar? Ada yang ingat tak? Tak ingat? Tak apa. Cikgu ulang semula. Mari kita tengok apa itu salak. Tidak mengapa murid-murid, bagi yang tidak tahu, cikgu perkenalkan. Bagi yang dah tahu, cikgu ingatkan semula ya. Okey, teknik ini sebenarnya diperkenalkan oleh Dr. A. Rahman Harun dan telah diguna pakai di kebanyakan sekolah rendah di Malaysia. Teknik salak ya, bukan buah salak. Okey, teknik salak ni apa? Okey, akronim kepada S siapa iaitu untuk menamakan pelaku atau watak yang dilihat dalam gambar atau grafik. A adalah aktiviti iaitu perbuatan yang sedang dilakukan oleh pelaku. L lokasi, lokasi atau tempat aktiviti tersebut berlangsung. A alatan, okey alatan yang digunakan pakai oleh pelaku dalam gambar. K keterangan iaitu merujuk kepada pelengkap ayat bagi aktiviti yang sedang berlaku. Untuk makluman kamu juga, terdapat 8 variasi penggunaan teknik salam membina ayat. Okey, kita ada SA, siapa dengan aktiviti, SAL, siapa, aktiviti dan lokasi, SALA, siapa, aktiviti, lokasi dan alatan, SALAK, kita pakai kesemuanya, siapa, aktiviti, lokasi, alatan dan keterangan, SAA, siapa, aktiviti dan alatan, SAAK, siapa, aktiviti, alatan dan keterangan, dan SAK, siapa, aktiviti dan keterangan. Okey. Paparan ini menunjukkan tentang variasi ayat yang boleh dibina dengan teknik salak. Untuk makluman kamu, kadangkala tidak semua maklumat SALAK terdapat dalam soalan yang kamu terima. Oleh itu, kamu boleh mengaplikasikan variasi jenis-jenis ayat yang ditunjukkan di sini. Sama ada menggunakan SA, SAL, SALA, SALK dan jika bernasib baik, kamu dapat menggunakan SALAK. Dan selain itu, kamu boleh guna SAA, SAAK, SAK. Satu perkara lagi yang ingin cikgu sampaikan ialah jadual ini menunjukkan bagaimana maklumat dari soalan dipindahkan ke dalam jadual salak. Kamu tidak perlu buat jadual ini dalam jawapan kamu. Memadai memahami bagaimana maklumat dalam soalan dipindahkan ke dalam jadual salak sebelum proses pemurnian ayat kamu lakukan. Paparan ini pula menunjukkan tentang jadual permurnian ayat. Okey, jadual ini akan menunjukkan bagaimana ayat-ayat ini dimurnikan dari jadual variasi salak yang cikgu tunjukkan sebentar tadi. Okey, jadual sebentar tadi hanya menunjukkan tentang bagaimana maklumat dalam soalan kamu dipindahkan ke dalam jadual salak. Namun dalam jadual ini pula, cikgu akan tunjukkan bagaimana jenis-jenis ayat variasi salak melalui proses pemurnian ayat dengan mengaplikasikan kata sendi, kata hubung, penjodoh bilangan, imbuhan dan lain-lain bagi menyempurnakan ayat-ayat tersebut. Murid-murid boleh lihat untuk tahu lebih lanjut. Selain itu, dalam teknik salak ini, terdapat 5 elemen tata bahasa yang boleh digunakan dalam proses pemurnian ayat, iaitu penggunaan kata sendi, kata hubung, penjodoh bilangan,
imbuhan dan pemilihan kata adjektif yang sesuai dalam ayat yang dibina. Dengan adanya 5 elemen ini akan membolehkan kamu menghasilkan ayat yang lebih baik dan cemerlang. Baiklah murid-murid, sekarang kamu rasa kamu faham tak apa itu salak? Dan kamu faham tak apa yang cikgu terangkan tadi? Masih belum jelas? Tidak apa, cikgu akan perhalusi semula untuk kamu lebih faham. Mari kita ikuti. Seterusnya, mari kita lihat apakah 6 perkara penting dalam membina ayat. Baik, yang pertama adalah baca soalan. Okey, kamu perlu membaca soalan dengan teliti dan gariskan kata kunci atau kehendak soalan yang terdapat pada soalan tersebut. Okey, yang kedua, lihat gambar. Okey, kamu dapat soalan, kamu lihat gambarnya terlebih dahulu ya. Lepas baca soalan, tengok gambar. Dalam gambar tu, bulatkan pelaku iaitu subjek, okey, dengan aktivitinya. Bulatkanlah orang-orangnya dengan apa yang mereka sedang lakukan. Dan yang ketiga, tulis nombor. Okey, tulis nombor macam mana? Tulis nombor pada grafik, okey, pada gambar soalan kamu tu. Lepas kamu baca soalan, kamu dah bulatkan. Sebelah bulatan tu kamu letakkan nombor. Ini penting. Kenapa? Nanti cikgu akan bagi tahu kenapa kamu perlu tulis nombor pada bulatan yang kamu telah bulatkan tadi. Perkara yang keempat pula, mengaplikasikan salak. Okey, bina ayat guna salak mengikut nombor pada subjek. Okey, aplikasi salak ni sama ada kamu boleh gunakan variasi yang bersesuaian dengan soalan kamu, atau jika kamu bernasib baik, kamu boleh menggunakan keseluruhan salak itu pada soalan kamu. Okey, untuk buat jawapan kamu. Baiklah, perkara yang kelima pula adalah penggunaan tata bahasa. Berhati-hati menggunakan tata bahasa sebab sepatutnya kamu menggunakan tata bahasa yang betul dan sesuai dalam proses membina ayat. Dan perkara yang terakhir, perkara yang keenam yang penting dalam membina ayat ialah ejaan dan kosakata. Okey, kamu perlu menggunakan ejaan dan tanda baca yang betul. Kata dan kosakata yang sesuai dengan grafik kamu supaya ayat kamu itu lebih sesuai, lebih baik dan mampu mendapat markah yang cemerlang. Baiklah murid-murid, sekarang cikgu tunjukkan kepada kamu bagaimana kita mengaplikasikan 6 perkara penting dalam membina ayat tadi. Yang seperti yang cikgu terangkan sebentar tadilah. Okey, perkara yang pertama tadi cikgu cakap baca soalan kan. Baca soalan dengan teliti dan gariskan kata kunci. Ini adalah kehendak soalan ni. Okey, kamu tengok di atas bahagian contoh. Okey, yang bahagian kawasan yang cikgu tulis ini soalan. Okey, kamu tengok soalan di atas tu. Gambar di bawah menunjukkan tentang suasana sambutan hari raya di sebuah rumah. Tulis 5 ayat berdasarkan gambar di bawah. Okey, arahan perkara penting yang cikgu kongsikan dengan kamu tadi adalah baca soalan. Okey, jadi perkara pertama kamu buat baca soalan, bacalah seperti yang cikgu berikan contoh tadi. Soalannya baca. Okey. Jadi, seterusnya apa yang kamu perlu buat? Baca dah. Ya betul. Seterusnya, gariskan kata kunci. Okey, di sini cikgu dah tunjukkan contohnya. Cikgu dah gariskan kata kunci yang terdapat dalam soalan ini, iaitu suasana sambutan hari raya di sebuah rumah. Inilah kata kunci dia. Maknanya gambar ini menunjukkan tentang suasana sambutan hari raya di sebuah rumah. Apa yang kamu perlu buat adalah buat 5 ayat berkenaan maklumat tadi. Okey, baiklah. Seterusnya, langkah kedua, perkara penting dalam membina ayat adalah lihat gambar. Okey, dah lihat gambar, nak buat apa? Bulatkan pelaku ataupun subjek dengan aktivitinya. Kamu bulatkanlah orang-orangnya dengan perbuatan mereka. Apa yang mereka sedang buat.
Okey, bulatkan berapa banyak? 5 bulatan yang kamu perlu buat sebab kita nak buat 5 ayat. Kalau kamu bulat lebih pun, kita nak buat 5 ayat, jadi mungkin kamu boleh pilih manakah jawapan yang kamu nak buat. Ya. Oleh itu, kamu bulatkanlah kertas soalan kamu seperti yang cikgu tunjuk ni. Okey? Kalau sengit pun tidak mengapa. Kertas ni kamu boleh conteng. Jadi, tidak ada masalah. Okey? Kamu bulatkan orangnya dengan perbuatan mereka. Okey? Kalau dia seorang, bulatkanlah seorang. Kalau untuk menggambarkan secara berkumpulan, bulatkanlah dalam berkumpulan. Okey? Kamu bulatkan dahulu. Ya? Perkara penting yang ketiga pula adalah tulis nombor. Makanya kamu perlu menulis nombor pada pelaku iaitu pada grafik. Nak tulis nombor ni dekat mana? Kamu tulis dekat bulatan yang kamu dah bulatkan tadi. Tulis nombor. Jadi kalau dekat soalan ni ada 5 bulatan, jadi akan ada 5 nombor. Beginilah rupa kertas soalan kamu nanti. Terdapat 5 nombor bersebelahan dengan 5 bulatan yang akan menjadi 5 ayat kamu nanti. Okey, jika kamu dapat lihat, bulatan pertama mungkin kamu boleh ceritakan atau mungkin boleh kamu buat ayat tentang 3 wanita yang sedang mengambil makanan. Bulatan yang kedua, 4 orang lelaki yang sedang menjamu selera di meja. Ketiga, sepasang kanak-kanak yang sedang bersalaman. Keempat, tuan rumah sedang menyambut tetamu. Kelima, 2 kanak-kanak lelaki sedang bermain bunga api di luar rumah. Ini hanyalah maklumat awal ataupun kasar. Sebab kita tak tengok lagi betul-betul apa yang terdapat dalam gambar. Ini hanyalah perkongsian secara kasar sahajalah. Ya. Nombor 4. Apa yang kita nak buat kat sini? Di sinilah kita akan mula mengaplikasikan salak. Okey, teknik salak tadi tu. Okey, di sinilah kita akan mula bina ayat guna salak mengikut nombor pada subjek yang kita dah bulatkan dan kita dah nomborkan tadi. Okey. Apabila kita mula mengaplikasikan salak nanti, secara tidak langsung kita akan menghasilkan ayat yang lebih teliti kerana kita akan mengikut semua yang kita perlukan, maklumat yang kita nak dalam satu ayat. Mari kita tengok macam mana kita nak bina ayat tersebut. Masih lagi dengan nombor 4, aplikasi salak. Okey, seperti yang cikgu telah terangkan tadi, salak itu adalah akronim kepada siapa, aktiviti, lokasi, alatan dan keterangan. Kamu boleh tulis pada kertas soalan kamu. Tiada masalah jika kamu takut kamu lupa ya. Salak ni kamu boleh tulis. Okey, tetapi yang paling penting kamu mesti tulis adalah nombor jawapan. Tolong tulis. Jangan lupa tulis nombor ya. Nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5. Kenapa? Supaya mudah untuk kamu bina ayat dan mudah juga untuk guru menyemak jawapan kamu untuk diberikan markah. Lagi satu, jika tiada nombor, ia jadi perenggan. Sedangkan kehendak soalan minta kamu tulis ayat, bukan tulis perenggan. Faham kan? Okey. Dalam paparan ini juga, cikgu letakkan warna yang berbeza pada salak supaya kamu boleh lihat dalam bentuk satu ayat nanti ya. Baiklah, kita akan mula untuk buat ayat salak kita. Ayat salak kita yang pertama ini adalah berkenaan dengan 3 wanita tersebut. Di bahagian ini, siapa ini kamu boleh guna nama dan kamu juga boleh gunakan seperti terdapat 3 orang wanita sedang apa-apa-apa pun boleh. Tapi dalam contoh ini, cikgu terangkan, cikgu berikan nama. Mei Ling, Puan Siti dan Jessica untuk siapa? Seterusnya, cikgu sambung lagi ayat cikgu. Mei Ling, Puan Siti dan Jessica sedang mengambil juadah istimewa hari raya. Kenapa cikgu beri penekanan kepada perkataan sedang? Okey, cikgu nak maklumkan bahawa perkataan sedang itulah yang akan menunjukkan yang mereka ini, 3, Mei Ling, Puan Siti dan Jessica sedang melakukan sesuatu aktiviti di situ. Ya, jadi kamu gunalah perkataan sedang.
Mei-ling, Puan Siti dan Jessica sedang mengambil juadah istimewa hari raya. Seterusnya, cikgu sambung lagi ayat cikgu. Kali ini cikgu masukkan lokasinya ya. Okey, jadi ayat cikgu akan jadi Mei-ling, Puan Siti dan Jessica sedang mengambil juadah istimewa hari raya yang terhidang di atas meja. Okey, maknanya cikgu dah dapat SAL kat sini. Kita tinggal lagi A dengan K di belakang. Okey, kita tengok seterusnya ya. Baiklah, seterusnya cikgu akan bacakan ayat cikgu sehingga ke maklumat alatan ya. Mei-ling, Puan Siti dan Jessica sedang mengambil juadah istimewa hari raya yang terhidang di atas meja dengan menggunakan sendok. Okey, makanya di sini dah cukuplah cikgu punya salah S-A-L-A. Okey, tinggal lagi K untuk keterangan. Kita tengok pada ayat yang seterusnya. Baik murid-murid, ini merupakan ayat penuh cikgu ya. Apabila cikgu dah mengaplikasikan salak sepenuhnya ya. Okey. Mei-ling, Puan Siti dan Jessica sedang mengambil juadah istimewa hari raya yang terhidang di atas meja dengan menggunakan sendok sebelum menikmatinya bersama-sama tetamu lain. Inilah ayat penuh cikgu, ayat majmuk dan cikgu telah gunakan semua maklumat salak dari soalan ke dalam jawapan cikgu. Susah ke? Mudah je kan? Faham tak? Seterusnya, perkara kelima adalah tata bahasa. Okey, gunakan tata bahasa yang betul dan sesuai. Masa ni kamu baca semula jawapan yang kamu dah tulis tu. Tengok semula, semak semula. Betulkah tata bahasa yang kamu gunakan tadi ya? Mei-ling, Puan Siti dan Jessica sedang mengambil juadah istimewa hari raya yang terhidang di atas meja dengan menggunakan sendok sebelum menikmatinya bersama-sama tetamu lain. Okey, kalau kamu dah perhatikan perkara yang kelima ni dah pas. Okey, kita tengok pula apakah perkara yang keenam dalam bina 5 ayat. Perkara keenam. Okey, ejaan atau kosakata. Okey, di sini kamu perlu gunakan ejaan dan tanda baca yang betul. Kata dan kosakata yang sesuai dengan grafik. Oleh itu, kamu baca balik kamu punya jawapan. Pastikan ejaan bagi nama orang, huruf besar. Kemudian kalau permulaan ayat, pastikan huruf besar di hadapan. Tanda bacaan kamu, koma kamu macam mana, jarak dia macam mana. Kemudian pastikan juga di akhir ayat kamu pasti letak noktah. Ini kamu selalu lupa. Jadi cikgu ingatkan benda ni, okey, penting sebab duduk dalam perkara ke-6. Baiklah murid-murid, ini merupakan kaedah permarkahan. Okey, bagaimana kamu dinilai, diberikan markah bergantung kepada penulisan ayat yang kamu buat. Okey, di sini ada maklumat penskoran, markah dan kriteria. Kamu boleh baca, kamu boleh letakkan sasaran di mana yang kamu mahu. Usahalah ke arah itu dengan bimbingan guru dan ibu bapa serta latihan yang berterusan. Cikgu percaya kamu pasti boleh mencapai ke skoran cemerlang insya-Allah ya. Baik, seterusnya cikgu kongsikan tip penting ya. Ni penting ni. Buat betul cikgu sayang. Okey, ada 8 tip kat sini yang cikgu nak kongsikan. Pertama, bina ayat majmuk untuk mendapatkan markah cemerlang. Okey. Kedua, jangan bina ayat yang terlalu panjang. Okey, memadai 10 hingga 15 perkataan sahaja dalam satu ayat. Ketiga, pastikan ada kata kerja. Okey, perbuatan tu bukan setakat ada, tapi yang lebih penting adalah penggunaan kata kerja yang sesuai digunakan. Okey. Seterusnya, keempat, hanya menulis apa yang dapat dilihat dalam gambar dan elak menyatakan warna. Soalan kamu tu, kamu tak nampak warna sebab hitam putih. Okey? Apa yang kamu tak nampak dalam kamu punya soalan, jangan kamu tulis. Okey? Itu bahaya. Yang kelima,
Pastikan kamu membina 5 ayat sahaja. Jangan bina 6, 7 walaupun kamu ada idea. Okey, ingat sediakan 5 sahaja cukup. Yang keenam, nomborkan ayat 1 hingga 5. Tulis nombor. Okey, masa kamu bina soal jawapan, tolong tulis nombor. Nombor itu sama seperti yang kamu bulatkan. Bukan untuk cikgu tapi untuk mudahkan kamu bina ayat. Tip yang ketujuh, letakkan tanda noktah di hujung ayat. Tolong letak ya. Selalu murid terlepas pandang, cuai. Ini semua akan mempengaruhi markah kamu nanti. Jadi sayang sebab benda yang kecil tapi memberi kesan yang besar dalam kamu punya markah. Letaklah ya. Dan yang ke-8, semak semula selepas selesai membina ayat. Tak rugi pun kan? Kamu semak semula ayat kamu, adakah cukup menepati apa yang dikehendaki oleh soalan? Dan adakah ia seperti yang cikgu telah nyatakan tadi ya? Jangan lupa aplikasikan. Salah ni, rugilah. Cikgu dah sharekan ni tapi kalau kamu tak guna. Baiklah murid-murid. Sekian sahaja untuk video kali ini. InsyaAllah jika ada perkongsian lain akan cikgu videokan lagi nanti. Oleh itu jangan lupa guna tip ini ya. Sekian, terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum.